Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jom kita lihat berita menarik hari ini. Tapi sebelum tu, jangan lupa tekan butang subscribe agar tak terlepas video-video best daripada saya. Pilihan diberikan untuk paparan digital cukai jalan dan lesen memandu bermula 10 Februari. Iris Corp akan melepaskan 80% pegangan dalam IITS pada nilai 70 juta ringgit Malaysia. Pengasas 99 Speedmart muncul sebagai antara pemegang saham terbesar Alliance Bank. MAHB diberi kepercayaan membangunkan semula lapangan terbang Subang. Pilihan diberikan untuk paparan digital cukai jalan dan lesen memandu bermula 10 Februari. Pemilik kenderaan persendirian tidak perlu lagi memaparkan stiker cukai jalan di kenderaan masing-masing, tetapi boleh menggunakan lesen kenderaan motor digital (ELKM). Lesen memandu Malaysia Digital (ELMM) sudah boleh didapati dalam mod paparan digital bermula 10 Februari lalu. Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siew Fook berkata pelaksanaan ELKM dan ELMM merupakan langkah digitalisasi pertama dalam Perkhidmatan Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ). Inisiatif ini akan dilaksanakan secara berperingkat dengan fasa pertama melibatkan kenderaan persendirian individu termasuk motosikal, mengambil kira kesediaan sistem dan penerimaan awam terhadap pelaksanaannya sebelum memperluas pelaksanaannya ke fasa-fasa berikutnya. Katanya, mod paparan digital ELKM dan ELMM boleh dimuat turun melalui portal awam JPJ atau aplikasi mudah alih MyJPJ. Loh berkata, selaras dengan inisiatif itu, ketetapan di bawah Seksyen 20 Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333 dalam kurungan, di mana setiap lesen pendaftaran kenderaan mesti dipasang dan dipamerkan pada kenderaan yang berkaitan, tidak lagi akan dikuatkuasakan kepada kategori pemilik di bawah fasa pertama. Beliau menambah bahawa pengenalan yang dilakukan oleh JPJ dan Polis Diraja Malaysia akan dilakukan secara serentak dan memberi jaminan bahawa pengenalan ini tidak akan menyebabkan pengguna disaman kerana tidak memaparkan stiker cukai jalan di kenderaannya. Jika pemilik dikeluarkan saman kerana tidak memaparkan cukai jalan, dia boleh menghantarnya ke Kementerian Pengangkutan untuk tiada tindakan lanjut atau NFA kerana pelaksanaan ini akan dikuatkuasakan dalam tempoh 2 minggu lagi, katanya. Loke juga berkata orang ramai tak perlu panik kerana paparan digital belum wajib. Pemilik diberi pilihan dan penerangan akan diberikan dari semasa ke semasa dalam tempoh setahun untuk orang ramai menyesuaikan diri dengan sistem digital serta mengambil kira akses terhad pemilik di daerah luar bandar terutamanya di Sabah dan Sarawak. Semasa tempoh pelaksanaan fasa pertama, kategori pemilik atau pemegang lesen yang masih diperlukan untuk memaparkan cukai jalan adalah syarikat persendirian, kenderaan yang dimiliki oleh orang asing dan kenderaan komersial mengikut barangan dan kenderaan perkhidmatan awam. Mengenai lesen memandu, pemegang lesen memandu pelajar LDL, pemegang lesen vocational PSB, GDL, KON, orang asing yang memegang lesen memandu Malaysia dan permit memandu antarabangsa IDP untuk pemandu asing masih diperlukan untuk mempunyai kad fizikal. Loke berkata langkah digitalisasi boleh mengurangkan kesesakan di pejabat dan kaunter JPJ sehingga 80%, di mana setiap bulan purata 1.5 juta kenderaan memerlukan pembaharuan cukai jalan. Beliau menambah bahawa fasa pertama digitalisasi JPJ juga boleh menjimatkan sebanyak 96 juta ringgit Malaysia setahun. Dari segi kos stiker dan juga kad, masyarakat juga boleh menjimatkan masa dan tidak perlu membayar pihak ketiga untuk penghantaran stiker. Dalam masa yang sama juga, kita juga perlu melihat bahawa ini juga adalah salah satu punca di mana mungkin akan berlakunya pengurangan pekerja. Beralih kepada berita seterusnya, Iris Corp akan melepaskan 80% pegangan dalam IITS pada nilai 70 juta ringgit Malaysia. Iris Corp Berhad telah bergerak untuk melepaskan 80% kepentingan ekuitinya di anak syarikat Iris Information Technology System Sdn Bhd IITS pada nilai 70 juta ringgit Malaysia dalam bentuk tunai. Iris Information Technology System Sdn Bhd IITS ialah pembangun sistem National Integrated Immigration System NIISE yang bernilai 1.13 bilion ringgit Malaysia. Dalam satu laporan kepada Bursa Malaysia, Iris berkata kepentingan itu akan dijual kepada syarikat teknologi maklumat TASTEC Technology Sdn Bhd yang dimiliki sepenuhnya oleh TASTEC Sdn Bhd TTSB. Perjanjian jualan saham itu telah ditandatangani 10 Februari 2023. Semakan dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia, SSI menunjukkan bahawa pada 7 November 2022, TASTEC dimiliki sebanyak 70% oleh Syukur Ahmad, manakala 30% lagi adalah dimiliki oleh Raja Muhammad Badiul Zaman Raja Chulan. Raja Muhammad Badiul Zaman, bekas Ketua Eksekutif Grup G3 Global Berhad, adalah pengarah eksekutif dan Ketua Pengawal Eksekutif TASTEC. Iris menjelaskan bahawa penjualan itu akan membolehkan kumpulan itu
itu membuka nilai pelaburan mereka di IITS dan akan memberi kesan positif kepada kekuatan tunai mereka. Hasil daripada penjualan akan digunakan untuk modal kerja dan pengembangan perniagaan yang akan dilakukan pada masa hadapan. Kumpulan itu berkata penjualan itu tidak perlu kelulusan para pemegang saham atau mana-mana pihak berkuasa yang berkaitan. Penjualan dijangka selesai pada Ogos apabila pembayaran sebanyak 70 juta ringgit Malaysia daripada TTSB selesai dalam tempoh 6 bulan dari sekarang. Pada 6 Februari, New Straits Times melaporkan bahawa Ketua Pengarah Jabatan Immigration, Datuk Seri Khairul Zaimi Daud berkata Kementerian Dalam Negeri telah menyediakan 900 juta ringgit Malaysia untuk pelaksanaan NIISE dalam tempoh 2 tahun dan sistem baru itu dijangka menjadi game changer yang akan meningkatkan kecekapan jabatan dan pengalaman pelanggan. NIISE akan menggantikan sistem Immigration Malaysia MyIMMS yang telah digunakan oleh jabatan selama kira-kira 13 tahun. Ia akan menyatukan semua transaksi immigration termasuk pembaharuan pasport, permohonan visa, aplikasi dan pembaharuan permit untuk pekerja asing. Pada hari Selasa, MyEG Services Berhad yang sekarang ini adalah pemegang konsesi untuk perkhidmatan berkaitan immigration melihatkan harga sahamnya jatuh 26.7% atau 25.5 sen kepada 70 sen. Manakala saham Iris Corp pula naik 32% atau 4 sen kepada 16.5 sen. Projek NIISE awalnya diberikan kepada Iris Corp dengan nilai 1.16 bilion ringgit Malaysia. Tetapi jumlah itu kemudiannya dikurangkan kepada 1.13 bilion ringgit Malaysia selepas kerajaan bersetuju untuk mengurangkan cukai jualan dan perkhidmatan yang berkaitan untuk projek tersebut. The New Straits Times juga melaporkan pada hari Isnin bahawa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia sedang menyiasat bekas Perdana Menteri dan menantunya kerana kemungkinan salah guna kuasa dalam memberikan projek NIISE. Bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada hari Selasa menafikan tuduhan tersebut dan menegaskan bahawa tuduhan itu adalah pembohongan jahat yang dicipta untuk mencarahkan imej beliau dan keluarga beliau. Bekas Perdana Menteri itu berkata dia tidak pernah terlibat dalam pemberian kontrak NIISE kepada Iris Corp dan menambah bahawa ia dilakukan mengikut prosedur kerajaan yang biasa, dipantau oleh Kementerian Kewangan dan kementerian-kementerian berkaitan yang lain. Tan Sri Muhyiddin juga menegaskan bahawa tiada ahli keluarganya mempunyai kepentingan dalam Iris Corp sama ada atas kapasiti pemegang saham atau pengarah syarikat. Menurut penyata bursa pada 2021, Iris Corp berkata projek itu telah diselesaikan oleh IITS melalui proses tender terbuka yang bermula dengan permohonan cadangan oleh Kementerian Dalam Negeri pada 23 Mei 2019. Saham Iris Corp pada hari Jumaat ditutup turun setengah sen atau 3.57% kepada 13.5 sen, memberikan kumpulan itu market cap sebanyak 456.22 juta ringgit Malaysia. Seterusnya, pengasas 99 Speedmart muncul sebagai antara pemegang saham terbesar Alliance Bank. Lee Tian Wah, pengasas rantaian kedai runcit 99 Speedmart, telah muncul sebagai pemegang saham utama Alliance Bank Malaysia Berhad dengan kepentingan sebanyak 5.076%. Sebuah kenyataan pada 10 Februari telah menunjukkan bahawa syarikat Global Success Network Sdn Bhd milik Lee membeli 1.38 juta saham atau 0.089% saham di pasaran terbuka pada 9 Februari, menambah kepentingan beliau dalam bank itu kepada 5.07%. Perlu diberi perhatian bahawa Lee juga merupakan pemegang saham ketiga terbesar Alliance Bank selepas Vertical Team Sdn Bhd 29.06% dan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja EPF 10.5%. Semakan dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM menunjukkan bahawa Vertical Team dimiliki 51% oleh Langkah Bahagia Sdn Bhd, manakala 49% lagi dimiliki oleh Duxton Investments Private Limited. Pemegang saham Duxton Investment Private Limited adalah Temasek Holdings Limited yang mana syarikat ini adalah milik Kerajaan Singapura. Langkah Bahagia dimiliki 33.68% oleh Ong Tiong Sin, manakala pengusaha hotel Singapura Ong Beng Seng dan penasihat syarikat Seo Lun Hu masing-masing memegang 33.16%. Saham Alliance Bank berakhir 1 sen atau 0.29% naik ke RM3.48, memberikan bank itu market cap sebanyak 5.39 bilion ringgit Malaysia. Beralih ke berita seterusnya, MAHB diberi kepercayaan membangunkan semula lapangan terbang Subang. Setelah hampir 2 tahun dalam kebuntuan, Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB telah mencapai kemajuan yang besar bersama kerajaan dalam projek pembangunan semula lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah di Subang, Selangor. MAHB akan mengetuai perancangan pembangunan semula ini. Pada April 2021, MAHB memperkenalkan rancangan pemulihan Subang Airport iaitu satu perancangan bernilai 1.3 bilion ringgit Malaysia yang merangkumi transformasi lapangan terbang lama itu menjadi
menjadi lapangan terbang bandar yang boleh memberikan layanan kepada kira-kira 5 juta penumpang setahun dan dalam masa 3 tahun pelaksanaan projek. Rancangan untuk membangunkan semula lapangan terbang itu telah terhenti selepas satu cadangan persaingan diajukan kepada kerajaan oleh syarikat pembinaan dan hartanah WCT Holdings Berhad sebulan lebih awal. Tetapi selepas beberapa bulan spekulasi berlaku, kerajaan telah memberikan kata putus. Pada 6 Februari, Lok mengumumkan bahawa Kabinet telah memberi kelulusan kepada rancangan pemulihan lapangan terbang Subang dan MAHB telah dipilih untuk mengambil alih pembangunan semula lapangan terbang itu. Pengendali lapangan terbang itu mempunyai tempoh sehingga akhir bulan depan untuk berhubung dengan penyewa, pengendali dan pihak terdekat lapangan terbang Subang untuk menyempurnakan rancangan utama konsepnya serta mengeluarkan rancangan perniagaan yang melibatkan kos keseluruhan projek. Walaupun kebanyakan cadangan yang dicadangkan dalam rancangan utama pemulihan asal lapangan terbang Subang masih kekal, perancangan tersebut sekarang akan merangkumi pengembalian semula penerbangan penumpang komersial berjadual ke lapangan terbang Subang. Saham MAHB pada hari Jumaat ditutup naik 11 sen atau 1.58% kepada RM7.70 sesaham. Tuan-tuan dan puan, ramai juga yang PM dan bertanya saya, macam mana saya nak memulakan pelaburan dengan saham? Apa langkah yang saya nak buat atau perlu lakukan? Antara langkah awal yang perlu diambil kalau nak terlibat dengan pelaburan saham adalah anda perlu mempunyai akaun CDS selain ilmu berkaitan pelaburan saham yang memang wajib anda pelajari. Dah ada akaun CDS, baru boleh buat transaksi jual beli saham. Nak buka akaun CDS bersama saya, Mahir Alias, sebagai reminder anda pergilah ke laman web accountcds.com. Antara kelebihan yang anda akan dapat kalau buka akaun CDS dengan saya adalah, pertama, anda dapat ilmu asas macam mana nak mulakan pelaburan saham. Saya sediakan group support untuk anda. Macam mana nak jual beli saham kalau tak tahu nak guna trading platform, saya berikan kelas platform untuk anda. Tak yakin pula nak jual beli saham, sertai live saya setiap petang. Saya tunjukkan secara live macam mana saya pilih saham yang berpotensi. Saya tunjukkan contoh mungkin untuk jual dan beli saham. Jadi apa tunggu lagi? Buka akaun CDS dengan saya, layari accountcds.com. Setakat ini sahaja berita yang dapat saya kongsikan dengan anda. Jika anda suka video saya ini, pastikan anda subscribe channel Mahir Saham dan tekan butang loceng untuk tak terlepas video saya yang akan datang. Assalamualaikum.